Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Terima kasih pengurusi majlis yang berhormat Tuan V. Siwakuma, Menteri Sumber Manusia, yang berhormat Tuan Papa Raidu Anak Laki Beraman, Eksekutif Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Selangor, yang berbahagia Dato' Haji Amran bin Haji Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Antarabangsa, yang berbahagia Dato' Wira Sahur Daud, Ketua Eksekutif HRD Corp, yang berusaha Tuan Azwir Wan bin Arifin, Ketua Pengarah atau Ketua Pejabat Sistem Insurans Pekeso, yang berusaha Puan Razina binti Abdul Aziz, Pegawai Daerah Gombak, yang berbahagia Dato' Muhammad Yazid bin Sairi, yang Pertua Majlis Perbandaran Selayang, yang amat dihormatkan Tan Sri Dato' Paduka Raja Dato' Haji Wan Mahmud bin Pawanti, orang besar daerah Gombak, ahli-ahli majlis, ketua-ketua komuniti dan pengurusi-pengurusi MPKK, pemimpin-pemimpin masyarakat, nazir masjid, jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya merakamkan rasa syukur dengan izinnya dapat kita bersama-sama hadir ke Majlis Jelajah Madani bersama Menteri Sumber Manusia 2023 yang berlangsung di Batu Cave, Gombak. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berhormat Tuan V. Siwakuma, Menteri Sumber Manusia dan Delegasi Jelajah Madani, kerana sudi bertandang ke Gombak dan Batu Cave, yang sekaligus menawarkan dan juga menjelaskan beberapa tawaran-tawaran kepada rakyat dan penduduk secara langsung, kepada warga dan penduduk di kawasan Sungai Tua, Batu Cave dan juga di Gombak dan di negeri Selangor, tentang tanggungjawab dan tugas kementerian beliau, dan di samping perkembangan-perkembangan baru kerajaan di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri. Sekalung ucapan tahniah kepada seluruh jawatan kuasa yang terdiri daripada komuniti di kawasan Batu Cave, terutamanya jabatan dan agensi di peringkat negeri, daerah dan juga pihak kementerian yang telah bertunggu lumus menjayakan dan mewujudkan program ini, yang sekaligus dapat mewujudkan hubungan yang erat di antara semua pihak, di antara komuniti dan pihak kerajaan, di antara pihak kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, di antara agensi-agensi kerajaan negeri maupun agensi-agensi di peringkat daerah dan agensi persekutuan, dan tidak ketinggalan menjadi sumber kepada perpaduan dan semangat bersatu di kalangan masyarakat dan penduduknya. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya percaya program Jelajah Madani ini akan menyasarkan komunikasi dua hala dan sekaligus memberi peluang kepada semua, sama ada rakyat teramai ataupun terbanyak, pimpinan-pimpinan di pelbagai peringkat, agensi-agensi dan jabatan di peringkat daerah, negeri dan persekutuan, dan tidak ketinggalan semua yang akan terlibat dalam program ini mempunyai peluang komunikasi dua hala, yang mana pada hari ini bukan hanya pihak kerajaan bersyarah, berceramah tentang pencapaian kita, tentang apa yang telah kita dapat, tetapi juga sesedara saya percaya dapat menyampaikan secara langsung dan secara tidak langsung apa yang dihajati dan apa yang diinginkan selaku rakyat dan warga di negeri dan juga di negara kita yang bertuah ini. Saudara-saudari, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya difahamkan pelbagai pengisian telah diatur sepanjang Jelajah Madani bersama Menteri Sumber Manusia di Batu Cave Selangor 2023 ini, yang saya kira akan memberikan manfaat secara terus, seperti membuka peluang pekerjaan dan juga menyediakan peluang pekerjaan. Tadi yang Bapak Menteri maklumkan ada 1,000 peluang pekerjaan daripada 10 agensi dan syarikat yang akan menawarkan, di samping jabatan-jabatan tertentu yang turut menawarkan banyak program-program yang wajar dimanfaatkan oleh rakyat dan penduduk-penduduk. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebenarnya pada ketika ini kita di peringkat negeri Selangor sedang dalam proses terakhir untuk menyediakan belanjawan negeri. Belanjawan negeri akan dibentangkan pada 10 November ini. Manakala di peringkat persekutuan pada hari Khamis yang lepas
kita telah meluluskan di peringkat dasar belanjawan negara, belanjawan madani yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri. Justru di tahun-tahun mendatang ada beberapa perkara yang akan menjadi penumpuan kerajaan di peringkat negeri dan kerajaan persekutuan bagi memastikan kesejahteraan dan keharmonian hidup di dalam negeri kita dan negara kita dapat dipertahankan dengan baik. Sudah pasti ini semua dapat dihasilkan setelah kita mencapai satu keadaan stability di dalam kehidupan dan juga perjalanan politik di dalam negara kita. Saudara-saudari, kalau tuan-tuan ingat, ramai yang tak ingat, saya percaya hari ini adalah 5 hari bulan November. 5 hari bulan November ini sama dengan 5 hari bulan November tahun lepas, iaitu hari penambaan calon ketika pilihan raya umum yang ke-15 yang lepas. Dan pada ketika itu, saya percaya ramai rakyat ingin memutuskan atau menghentikan apa yang dikatakan tentang ketidaktentuan di dalam negara kita. Dan selepas pilihan raya berlangsung dengan keputusan yang telah dibuat secara nurani dengan 80% di negeri Selangor turun mengundi, kita melihat satu keputusan yang memastikan dan juga memaksa semua pimpinan-pimpinan untuk bertindak, memilih untuk keutamaan negara dan juga keutamaan masa depan negara berbanding dengan keegoan sendiri. Justru pada hari ini wujudlah apa yang dipanggil sebagai kerajaan perpaduan, dan dengan semangat kerajaan perpaduan pada hari ini yang mewakili hampir semua lokaliti di dalam negara kita, termasuk Sabah dan Sarawak, termasuk di semua negeri-negeri di Malaysia, kita dapat mewujudkan sebuah kerajaan yang kuat, yang stabil. Dan pada hari ini daripada masa ke semasa kita mampu untuk melaksanakan dan juga mentadbir negara dan negeri kita. Saya sebutkan sumbangan tunai ramah saja kita mampu membantu dekat 9 juta rakyat. Dengan 9 juta rakyat itu sebenarnya kita membantu hampir 60% daripada warga dewasa di dalam negara dan negeri kita. Di samping Perdana Menteri bersungguh-sungguh memastikan pelaburan-pelaburan baru masuk. Setiap kali beliau keluar negara, beliau akan umumkan beberapa potensi pelaburan yang sampai di dalam negara kita. Apabila beliau sebutkan akan membawa Tesla dan Skylink untuk datang ke dalam negara kita, alhamdulillah sekarang di Selangor, di Cyberjaya, Tesla telah membuka ibu pejabatnya. Beberapa hari yang lepas saya merasmikan pusat supercharger Tesla yang ada di negeri Selangor. Dan ini semua sebenarnya mencipta peluang-peluang pekerjaan dan juga membina ekonomi kita yang telah sedikit sebanyak tergugat akibat pandemik. Dan buktinya pada hari ini, walaupun kita tak mampu selesaikan semua perkara, tetapi daripada masa ke semasa data, angka serta apa yang ada di tangan kita menunjukkan kita sudah berada dalam landasan yang baik dan betul untuk kembali kepada zaman sebelum pandemik. Antaranya kadar pengangguran di dalam negeri kita dan negara kita. Hari ini kita lihat kadar pengangguran dalam negara kita mencatatkan di bawah 3,5, 3,6%. Ini daripada konsep ekonomi sebenarnya adalah dikatakan sumber manusia ataupun penggunaan sumber manusia yang penuh ataupun full job di dalam negara kita. 3,5% ini adalah diantaranya orang yang baru graduate, antaranya mereka yang baru bertukar pekerjaan. Tak ada ataupun kadar pengangguran 3,4, 3,5 ni sebenarnya kita tak mungkin dapat kadar pengangguran zero. Dan ini adalah untuk sebelum tahun. Pada hari ini juga kita dapat lihat kadar inflasi sudah semakin turun di bawah 3%. Dan perlahan-lahan walaupun masih ada peningkatan harga barang di banyak tempat, tetapi beberapa kawalan-kawalan kita serta kebijakan dan polisi kerajaan berjaya memastikan bekalan cukup,
memastikan bekalan barangan dan harga barangan dapat dikawal dengan baik. Alhamdulillah, memang ada shortage sikit. Hari ini alhamdulillah saya percaya beras sudah ada di pasaran, telur sudah banyak, ayam dan juga harga-harga yang lain. Dan dalam pada masa yang sama juga sebenarnya kita juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik di suku ketiga tahun 2023 berbanding dengan suku ketiga tahun 2022. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, stabiliti dan perpaduan inilah yang telah menghasilkan apa yang kita lihat pada hari ini. Dan kita kena kembali kepada landasan itu. Kenapa? Kerana kita dalam proses pemulihan untuk mengembalikan landasan ekonomi dalam negeri dan negara kita. Dan berbagai langkah-langkah yang dibuat oleh peringkat persekutuan, termasuk memastikan pengubalan dan juga peralihan kita kepada tenaga yang lebih baik, dan juga beberapa dasar tentang industri, dan juga bantuan-bantuan dan sokongan terutama kepada golongan rentan akan terus menjadi strategi penting kepada kerajaan. Dan kerajaan pada hari ini berazam dengan sepenuhnya untuk memastikan tidak berlaku kebocoran-kebocoran yang disengajakan ataupun tersusun. Dan inilah yang sebenarnya dilakukan bersungguh-sungguh dengan penuh konsisten oleh Perdana Menteri, oleh barisan kabinetnya, dan juga oleh struktur kerajaan di semua peringkat, dan akan sampai di peringkat daerah dan di peringkat lokaliti pada hari ini dan pada masa-masa depan. Dengan semangat yang ada pada hari inilah sebenarnya kita akan dapat pulihkan negara kita, bukan dengan menimbulkan perbalahan ataupun menimbulkan perpecahan. Ini bukan bermaksud kerajaan tidak boleh dikritik. Boleh dikritik. Kerajaan boleh ditegur pada bila-bila masa, kerana kita adalah sebuah kerajaan yang menyokong kepada konsep demokrasi. Namun begitu, kita tidak boleh menimbulkan perpecahan ataupun menimbulkan perbalahan, apatah lagi menggunakan fitnah, menggunakan perkara-perkara yang tidak sewajarnya dalam komuniti dan masyarakat. Kerana realitinya pada hari ini, kita perlu selamatkan hidup dan masa depan kita bersama-sama. Kita kena pulihkan ekonomi, kita kena cipta peluang pekerjaan. Menteri Sumber Manusia bukan hanya mengetahui tentang berapa banyak peratusan pekerja yang diperlukan ataupun jumlah pekerja yang kita harus wujudkan dalam tempoh 5 tahun, tetapi dalam pada masa yang sama kita juga perlu menemukan di antara skill set tertentu di kalangan sumber modal manusia, modal insan kita ataupun sumber manusia kita dengan keperluan-keperluan pada hari depan. Dan sudah pasti sokongan kepada anda semua untuk mendukung pihak kerajaan, terutamanya dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Bila kita sebut tentang teknikal dan vokasional, sudah pasti kita ingin memastikan peluang pekerjaan yang ada dapat diisi. Kalau tidak, kita akan berlaku kekurangan-kekurangan tertentu. Di Parlimen baru-baru ini, ketika Menteri Kesihatan menggulung dalam ucapan-ucapan perbahasan, sebenarnya kita mengalami kekurangan yang besar daripada segi jumlah jururawat dalam negara kita. Dianggarkan beribu-ribu kekurangan jururawat, sampai jururawat kita ataupun ada pemikiran untuk kita mengambil jururawat daripada negara luar ataupun negeri-negeri luar. Dan ini adalah contoh bagaimana selalu kita dengar ramai di kalangan warga kita, rakyat kita yang kata tak ada kerja, tetapi sebenarnya peluang pekerjaan banyak. Cuma bagaimana mismatch itu berlaku kerana sekian sebanyak kita tidak selarikan dengan sistem pendidikan pada sebelum-sebelum ini. Dan inilah yang sedang dilakukan. Sebab itu TPM sendiri mengetuai jawatankuasa TechVet dengan dianggotai oleh menteri-menteri kabinet dan jawatankuasa. Kerana apa? Kerana kita tahu negara kita perlu digerakkan dengan ekonomi, sebahagiannya digerakkan dengan pekerjaan dan juga pembangunan perniagaan dan investment. Tiga perkara ini. Tetapi kalau skill set tertentu tak dibangunkan dengan betul, kita akan mismatch ataupun kita tidak akan sampai kepada sasaran yang telah ditetapkan. Justru jelajah madani pada hari ini adalah sebahagian
daripada langkah-langkah yang saya sebut, yang saya percaya dibuat oleh pihak Kerajaan Persekutuan, yang akan disokong oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor secara khususnya. Dan ini adalah peluang terbaik untuk Selangor. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada rakyat negeri Selangor. Pilihan raya negeri yang lepas, walaupun oposisi bertambah, tak apa, kita akan dengar suara oposisi, tetapi lebih 60% rakyat masih memberikan sokongan penuh kepada pentadbiran dan juga kerajaan pada hari ini. Kita akan melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin. Kita akan cuba untuk menunaikan segala apa yang kita janjikan. Setakat ini saya janji dalam 100 hari ada 5 perkara. Daripada 5 perkara, pengecualian cukai pintu, mama kerja ataupun sumbangan RM1,000, voucher buku, dan ada satu lagi perkara yang kita akan voucher buku, dan ada 5 perkara yang kita akan tawarkan. Sekarang ini kerajaan dah tunaikan 4 daripada 5, kurang 100 hari daripada pentadbiran yang telah dibentuk di Kerajaan Negeri Selangor. Dan insyaAllah minggu depan kita akan lengkapkan 5 perkara dengan pelaksanaan voucher buku kepada mahasiswa-mahasiswi dalam negeri kita, dalam janji kita untuk tempoh 100 hari pertama pentadbiran kerajaan perpaduan baru di negeri Selangor. Justru saya ucap terima kasih di atas kerjasama semua. Terima kasih lagi sekali pada YBC Bakuma. Terima kasih kepada semua agensi, semua jabatan yang terlibat, terutamanya di bawah Kementerian Sumber Manusia dan jabatan-jabatan yang terlibat menjayakan program ini. Dan sudah pasti kita memerlukan satu kerjasama yang erat di antara kedua-dua pihak, kerajaan negeri dan persekutuan, dan semuanya bagi mencapai dan meneruskan pemulihan negara, pulihkan ekonomi. We back to normal, we back on track based on 2019-2018 platform sebagaimana yang telah kita base, yang telah kita cuba laksanakan menjelang setahun ataupun 2 tahun daripada sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.